dengan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati salasah. Nabi kata, ahli syurga ada tiga kelompok, ada tiga golongan, ya. Zu sultanin muqsitin mutasaddiqin muwaffiqin, wa rajul rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qarbin wa muslim, wa afifun muta'affifun zu iyadin. Yang bermaksud ahli syurga ada tiga golongan, iaitu pertama, orang yang mempunyai kuasa yang memerintah dengan adil, mudah masuk syurga pemerintah. Sultan kalau dia adil, tiket paling mahal dia membeli syurga Allah SWT. Kerana sultan, raja, pemerintah, YB, bila dia adil, keadilannya akan melata berapa ramai orang di bawahnya. Ya, bila seorang pemerintah kalau dia taat kepada Allah SWT, berapa orang pengikutnya yang terpaksa mengikutnya taat kepada Allah. Cuba bayangkan, tasawurkan, seorang raja turun sembahyang subuh, berapa orang yang terpaksa ikut dia? Ketua jabatan kena turun, dia sembahyang di endas puna ni, siapa kena ikut dia? Pengarah, ketua jabatan, bomba pun ada. Bomba tak ada masalah, memang ada bomba kita ni. Boleh kasta, pegawai kesihatan, semua ada, kena ikut. Boleh trafik, rasanya pukul 3 dah ada kat jalan dah, 3 pagi, sebab raja nak sembahyang subuh. Barakahnya seorang raja, kerana di bawah raja ni ramai lagi pengikut-pengikutnya yang akan datang setiap, ya. Kalaulah raja ni datang sembahyang saya sah pertama, kita tak boleh duduk subuh ni. Sebab apa? Semua pembesar-pembesar. Ini lebihnya raja, lebihnya pemimpin. Sebab itulah Ibnu Asakir dia berkata, lau utitu da'watun mustajabah la ja'altuha liman yadi salihi liman yadi amra hazihil ummah fa inna fi salahihi salahul ummah. Kalaulah aku ni dikurniakan doa mustajab, nescaya aku akan doakan kepada pemerintah umat ini. Kerana baiknya pemerintah, maka baiklah rakyat. Sebaliknya, rosaknya pemerintah, maka rosaklah rakyat. Pertama. Dan pemerintah yang dikurniakan taufik, bukan sahaja dia baik, Allah Ta'ala kurniakan taufik dan hidayah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berperasaan kasih sayang serta berhati lembut kepada setiap kaum kerabat dan sesama Islam. Sebab itu kita Ramadan, ya, kita ni berjemaah, tapi kadang-kadang kita kenal dah jemaah-jemaah baru kita. Kita tak kenal langsung tak? Pernah tak kita bersalam tanya, pakcik duduk mana? Ya, kadang-kadang kita tak kenal langsung. Kita datang hanya solat, kemudian kita Assalamualaikum, Assalamualaikum balik. Dan ada juga yang datang tak bersalam langsung. Sedangkan hikmah solat berjemaah itu apa? Untuk mengeratkan hubungan. Hikmah solat jemaah itu apa? Untuk bertaaruf. Ya, mudah-mudahan kita duduk sini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ramailah saudara mara kita. Dan bila ramai saudara kita, mudah urusan kita. Kalau mati, senang kita kenal Tok Imam. Hari tu ada orang datang rumah saya, Ustaz, Assalamualaikum, Encik dia panggil. Boleh tahu tak rumah Ustaz kat sini? Nak urus jenazah. Saya urus jenazah. Saya kata, saya nak urus jenazah. Oh, awak duduk mana berapa lama? Saya duduk 2006. Sama dengan saya duduk sini. Tak kenal orang mengurus jenazah, barulah. Maklumlah kita ni bila mati saja nak jumpa kita, bila bak hidup tak jumpa kita, ya. Jadi jangan sampai begitu. Bukan saja urusan kata mati, urusan hidup, nak sekolah, kita ada orang JPN, Jabatan Pendidikan Negeri. Urusan nak kerja anak, kita ada ramai staf-staf kerajaan yang bekerja di jabatan-jabatan kerajaan yang ada kedudukan. Bukankah boleh kita mendapat syafaat sekiranya kita bertaaruf? Hati kita kena lembut, supaya kita dapat berkenalan dengan kumpulan lebih ramai. Dan yang terakhir disebut oleh Nabi SAW, iaitu orang miskin yang tidak suka meminta-minta dan berusaha mengelak daripada meminta-minta, sedangkan ia mempunyai keluarga yang ramai. Ini ahli syurga. Dalam masyarakat kita ni ada tak? Ada orang susah yang tak pernah minta. Ada. Sebab tu kita kena cari orang susah ini. Kalau kita bagi, dia tak nak, kita bagi je. Kerana orang seumpamanya dia mahu menjaga air mukanya, maruah keluarganya. Walaupun bila kita siasat, malam tersebut berbuka puasa hanya makan nasi dan ikan bilis. Ada masyarakat kita, ada yang kerjanya sederhana, anaknya ramai,
hidupnya susah, tapi tak pernah hayat dia minta duit daripada kita. Yang datang-datang untuk duit daripada Kashmir tu entah tahu mana mari. Itu saya tak apa suka. Ya, kita punya dalaman ni nipu ni. Ya, tapi yang tak meminta itulah ahli syurga. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebenarnya di kalangan kita ni Allah Ta'ala dah kurniakan mereka yang tercatat namanya dalam syurga. Cuma kita tak kenal betul je. Ya, mana tahu di kalangan kita ni orang yang Masya Allah hidupnya, usianya dah panjang. Ya, tapi jemaah kita ni, ya, kalau kita boleh buat perumpamaan, ada sahabat, ada jemaah kita di sini umurnya 86 tahun. Saya kata inilah ahli syurga. Dalam hati saya lah, bukan kita nak menentukan syurga atau neraka, tapi nak tahu ciri ahli syurga. 86 tahun jemaah tak tinggal. Ini yang tak ada ni biasa dia outstation, pergi keluar naik motor tua dia. Ya, tapi bila kita berbual dengan dia, dia cakap apa? Ustaz, saya ni tak ada fikir mana dah, saya fikir sana je kalau cakap dengan dia. Cuma kadang-kadang kita faham cakap dia. Saya kata inilah kalau nak tahu bakal ahli syurga. Kita yang umur 20 tahun ni tak datang masjid subuh pun Masya Allah susah. Saya sendiri, ya, berlawan dengan hawa nafsu. Tapi orang seumpama ini Allah Ta'ala kurniakan hidup yang panjang, telinga yang terang, mata yang cerah boleh baca Quran, lidah yang fasih, tenaga yang kuat, sujud dan beribadah pada Allah SWT. Mungkin di kalangan kita ada ahli syurga. Ya, jadi berdasarkan kepada ciri-ciri inilah yang Nabi SAW sebut, ya, mereka inilah bakal ahli syurga Allah Ta'ala. Dan bagi kita tak ada tempat lain. Di akhirat hanya ada syurga, ada neraka sahaja. Kemana kita akan pergi? Akhirat ni dia tak ada atas pagar. Dunia ni dia ada pengundi atas pagar. Itu yang kita kena tumpu sikit. Ya, kita payah nak trace. Tapi akhirat, syurga atau neraka, ciri-cirinya dijelaskan Al-Quran, dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Dan mudah-mudahan 10 hari terakhir ni Nabi SAW sebut, walaupun hadis ni hadis yang dhaif, ya, tetapi a'malul kalam aula min ihmalih. Ya, kita beramal dengan kata-kata yang bukan hadis maudhu', yang lebih baik daripada lebih baik daripada meninggalkannya. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang setengah ulama kata dhaif, dan ada juga perawi yang mengatakan hadis hasan. Syahrul Ramadan ni popular sangat orang baca. Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan awalnya dah lepas dah rahmat Allah SWT. Rahmat Allah Ta'ala tanpa sempadan. Islam dapat, kafir dapat. Yang Islam, iman kuat, iman lemah, semua dapat. Sebab itu awal Ramadan 10 hari pertama dulu, bayangkan surau kita macam mana. Terpaksa kita sedia kemah di luar. Ya, sampai atas tak orang semayang. Rahmat Allah tanpa sempadan. Ya, rahmat Allah Ta'ala, Muslim dan bukan Muslim. Orang kafir dapat tak rahmat Ramadan? Dapat tak kelebihan Ramadan orang kafir? Apa kelebihan orang kafir dapat? Rumah besar. Betul banyak. Ramadan ni apa orang kafir dapat? Makan. Pergi bisnes. Pasar raya Tenten, pasar raya Big Ten, buka radio Pahang FM, tazkirah, ceramah pilihan ditaja oleh pasar raya Benten, pasar raya Tenten dan Big Ten. Kafe menajanya. Lepas kita buka puasa, terdengar tak? Pasar raya Tenten dan Big Ten mengucapkan selamat berbuka puasa. Dia mengucapkan, kata siapa pengarahnya? Kerana apa? Dia dah buat calculation. Untungnya memang very biggest. Banyak untungnya. Kerana apa? Rahmat Ramadan. Mereka ni buat calculate setiap tahun dah. Mungkin Ramadan boleh cover 1 tahun perbelanjaan mereka. Jangan main-main. Ya, rahmat Ramadan melampaui batas. Bukan Islam pun Allah Ta'ala bagi rahmat. Rahmat Ramadan. Sebab itu kita tengok pasar raya ni sebelum Ramadan dah ucap selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ada Al-Mubarak lagi belakang. Cina memberi ucapan. Terus maju kita tak dengar dalam radio. Tak ada ucapan selamat buka puasa, tak ada.
Pasar raya Ten dan Big Ten. Ini paling popular sekarang. Ya, dan memang kalau kita pergi tempat dia, macam-macam baju jual, semua komplit. Hari raya set semua komplit. Kerana apa? Rahmat Ramadan. Rahmat Ramadan, Allah Ta'ala campak semua sekali pada bulan Ramadan. Yang masjid, yang tak masjid, Allah Ta'ala panggil masjid. Siapa yang panggil ni? Pendakwah panggil? Ustaz panggil? Kita pergi rumah ke rumah? Tidak. Siapa panggil? Allah Ta'ala panggil, jemput datang rumah. Sebab tu melempah sampai keluar. Masya Allah, Allah Ta'ala punya rahmat tanpa sempadan. Tetapi rahmat Allah Ta'ala ni perlu dipelihara. Allah Ta'ala dah bagi kasih sayang, kita kena pelihara, muhafazah. Ya, pelihara tu insyaAllah 10 pertengahan kita akan istiqamah. Bila dah istiqamah dapat pengampunan, dan 10 hari terakhir Masya Allah kita benar-benar berada di hujungnya. Rasa risau, rasa Masya Allah, bukankah seronok kita berpuasa? Sudah begitu hampir penutupnya. Dan Allah Ta'ala janjikan itqum minan nar, lepas daripada azab api neraka, dan sekiranya lepas azab api neraka insya-Allah akan masuk syurga. Mudah-mudahan kita boleh berkumpul di masjid ini di Indra Sempurna, kita juga bakal berkumpul di akhirat besok. Kerana manusia yang akan bangkit di akhirat ialah mereka akan bangkit dengan kumpulan mana yang mereka bersahabat di hujung hayat mereka. Kalau kita bersahabat dengan kumpulan ini, insya-Allah kita akan bangkit semua dia buat taman Indra Sempurna di akhirat besok. Wallahu a'lam, mana ada taman Indra Sempurna, syurgalah ya. Tapi kita akan berkumpul semua. Kalau berkawan dengan orang solehlah kita bangkit. Kalau berkawan dengan ahli masjid kita bangkit. Tapi berkawan dengan orang fasik, orang yang melakukan kemungkaran, akhirat besok kita akan bangkit dengan kelompok itu. Jadi kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita berdoa lagi hari ni. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, kami mohon ridha kamu, wal jannah, dan syurga ya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua bakal menjadi ahli syurga Allah SWT.